Salam sejahtera Malaysia. Selamat tengah hari, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini hari Senin, hari sulung setiap minggu. Besok kita akan tahu apakah nasib Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan semalam Najib Razak dengan terdesak sekali terpaksa membuat sekali lagi sumpah laknat. Kali ini sumpah laknat dia jauh lebih dahsyat daripada yang pertama, kerana ini memang sudah terdesak habis. Okey, ramai orang kata sumpah laknat Najib Razak tak laku. Sumpah Najib Razak tak laku. Kenapa tak laku? Sebab tak dipakai di mahkamah. Mahkamah tidak pernah pun terima sumpah laknat sebagai bukti. Pertama. Kedua, ada juga orang komen. Ada orang komen di dalam ruangan komen saya yang saya ingin kongsikan. Mereka kata belum pernah di negara-negara lain ada sampai sumpah laknat yang diterima oleh mahkamah. Belum pernah. Di Malaysia pun belum pernah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mereka juga kata di negara-negara Islam yang lain sumpah laknat jarang dibuat oleh pemimpin-pemimpin. Tapi di Malaysia Najib Razak dah beberapa kali buat sumpah laknat. Kata komen-komen itulah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berita yang tak baiknya untuk Najib Razak, berita yang pasti sedih bagi Najib Razak ialah dalam kes mahkamah sumpah laknat tidak akan diterima. Tidak pernah diterima sebelum ini. Dan sumpah laknat itu hanya mungkin bolehlah untuk menyenangkan hati penyokong-penyokong yang percaya bahawa Najib Razak difitnah. Tapi betul juga kata orang-orang yang komen di channel saya, di ruangan komen. Kata mereka, buat apa nak sumpah laknat? Kalau memang kena fitnah, jangan sumpah laknat, pergi saman. Saman. Jadi barulah ngam. Kenapa nak sumpah laknat? Begitulah. Okey. Ramai juga cakap nak buat apa, saman lagi. Kesaman pun kalah juga. Tapi at least kalau dia buat tindakan saman, itu jauh lebih meyakinkan. Jauh lebih meyakinkan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sumpah laknat Najib Razak tak boleh dimain-main. Saya sangat menghormati sumpah laknat. Saya sangat hormat kepada orang-orang yang mau buat sumpah laknat kerana berani. Tetapi pastikan sebelum buat sumpah laknat tu fikir panjang-panjang. Sebab natijahnya, akibatnya nanti boleh berbalik kepada diri sendiri. Jadi lebih baik sebenarnya Najib Razak berhati-hati ketika membuat sumpah laknat. Memanglah diterima atau tidak itu semua muktamad daulat daripada Yang Esa, daulat daripada Tuhan Yang Esa. Siapalah kita untuk membuat penghakiman kepada Najib sama ada diterima atau tidak sumpah laknatnya itu oleh Tuhan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, maksud saya ialah saya takut, risau juga kalau selepas ini sumpah laknat ini jadi trending. Sumpah laknat jadi trending bila dah nak masuk mahkamah buat sumpah laknat. Bila dah nak masuk penjara sumpah laknat. Sama ada betul atau tidak, tak siapa yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. At least kalau di mahkamah ada bukti, keterangan saksi. Dan bagi kes Najib Razak ni sudah ada empat hakim yang buat keputusan bahawa Najib Razak bersalah. Dan sudah 2 mahkamah, termasuk Mahkamah Rayuan, yang sudah menyatakan bahawa Najib Razak bersalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya risau sebenarnya sebagai rakyat negara Malaysia kalau sumpah laknat ini dijadikan self defense, sebagai defensif, sebagai untuk menjadi pertaruhan terakhir yang belum tentu kebenarannya. Bukan apa, sumpah laknat ni hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi sama ada memang betul-betul ada laknat daripada Tuhan atau tidak, bagi saya itu muktamad dari Tuhan. Kalau dia nak laknat orang itu serta-merta waktu masih hidup, dia punya suka juga, dia punya kuasa juga. Tapi kalau dia tak bagi laknat ketika masih hidup, saya percaya semua agama di dunia ini menyatakan bahawa semua manusia yang hidup ada
ganjaran dia pada waktu sudah kita di alam barzakh. Di alam barzakh ada ganjarannya. Di situ barulah kita boleh nampak, boleh tahu. Tapi kita tak tahu lagi dah. Sebab waktu itu memang betul-betul semuanya atas kehendak Tuhan yang Esa. Kita tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sumpah laknat Najib Razak, komen-komen daripada viewer saya kata tak laku, tak boleh pakai. Memang tidak laku di mahkamah, tidak boleh pakai di mahkamah. Belum pernah lagi ada sumpah laknat dipakai menjadi saksi, menjadi bukti di mahkamah bahawa tidak bersalah. Tetapi memang akhirnya yang dilihat adalah bukti-bukti, data-data, saksi-saksi, keterangan-keterangan daripada saksi. Itulah yang akan dilihat. Okey, so kita tunggu sajalah. Sampai ada orang kata kepada di dalam komen saya, kata lepas ni kita terpaksa cari buku dan pen. Kena buat senarai. Siapa yang bakal kena stroke, siapa yang bakal muntah darah, siapa yang tiba-tiba pengsan, kasih senarai. Kita tengok siapa yang kena sumpah laknat, kata komen itu. Tapi pada pendapat saya bukan itu caranya untuk kita menghakimi sama ada kena sumpah laknat atau tidak. Bukan itu ya. Sebab belum tentu kalau orang itu sakit tiba-tiba itu kerana sumpah laknat. Itu mungkin kerana penyakit dia yang sudah lama dalam badan. Apa pendapat kamu? Setiap manusia ada pendapat yang berbeza. Pendapat saya sendiri mengakui, saya menghormati sumpah laknat. Saya tidak pernah memandang rendah kepada sumpah laknat. Saya menghormati sumpah laknat, tetapi saya juga setuju bahawa sumpah laknat tidak dipakai di mahkamah dan tidak boleh menjadi ganti kepada bukti, tidak boleh menjadi ganti kepada saksi. Dan sumpah laknat bagi saya hanya untuk menyenangkan hati penyokong-penyokong yang berkenaan. Okey, jadi kita doakanlah yang terbaik. Kita doakan semoga perbicaraan Najib Razak besok berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Dan kalau dia bersalah, masuk penjara. Kalau dia tak bersalah, lepaskan dengan segera. Pasti seluruh negara Malaysia menantikan hari esok apakah keputusan, sama ada diteruskan atau hakim mahkamah persekutuan akan terus mengumumkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.